Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum Uyun, Abdul Jamil, Abdul Aziz, Cikgu Rahyu, Bunga, Fatih Aziz di Facebook. Terima kasih Mustafa Kamal. Alhamdulillah semua sahabat yang dimiliki Allah sekalian. Sekali lagi kita menyentuh pada pagi ini insya-Allah surah namanya surah Al-Ahqaf. Pada menceritakan berkaitan dengan jin. Kerana ada banyak perkara yang kita tak tahu tentang jin yang kita nak belajar, mudah-mudahan ada manfaat dalam arti kata mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagai satu part daripada perkara yang namanya gaib yang Allah Taala jadikan dalam kehidupan kita, yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, diceritakan Nabi kita SAW dalam hadis-hadis baginda SAW. Baik, ayat yang dimaksudkan ayat masih lagi ayat ke-29 surah Al-Ahqaf. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang ke-8, muka surat 554. Ahlan salam semua. Kalau Fairuz Hamid, ahlan salam semua yang hadir. Di Bahwang, ahlan salam semua. Barakallahu fikum. Semua yang hadir dekat Facebook, kat TikTok dan juga dekat Insta pagi ni Instagram. Alhamdulillah semua. Jazakumullahu anna kulla khair. Tolong sharekan kepada teman kita yang lain, kerana topik ni kita nak cerita ni satu benda yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Saifuddin Ibrahim, alhamdulillah. Saufiuddin Syamsul Azman, alhamdulillah semua sahabat kat Insta. Farahida, alhamdulillah, jangan lupa sharing tahu pada anak-anak kita, sahabat kita, rakan ahli karya, WhatsApp group. Mudah-mudahan kita dapat pahala bersama pada pagi ini. Baik, ayat ini masukkan pada muka surat 554. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa israfna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء ulaika fi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Wasallam syafirul akma. Ya. Kehebatan daripada tafsir Ibn Katsir ni untuk pengetahuan tuan-tuan adalah huraiannya sangat bertepatan dengan maksud ataupun apa yang dikehendaki oleh Allah Taala. Buktinya kenapa? Kerana tafsir Ibn Katsir ni, kecenderungan Ibn Katsir adalah membawa ayat-ayat bagi menjelaskan maksud satu ayat yang lain. Ini tafsir Al-Quran bil Quran. Ini tafsir antara yang paling baik tuan-tuan yang boleh sekalian. Jadi apa yang boleh kita pelajari daripada tafsir Ibn Katsir ni, pendekatan bagaimana Ibn Katsir telah pun membuat satu penjelasan terhadap ayat-ayat dengan padukan kepada ayat Al-Quran yang lain. Kalau tidak ada, beliau akan ambil daripada hadis-hadis, dan selepas itu bawalah pandangan para salafus salih. Akhir sekali beliau bawakan pandangan para ulama lughah dan juga pandangan beliau sendiri. Ya. Jadi kekuatan yang pada Ibn Katsir ni kerana beliau merupakan seorang Al-Hafiz. Al-Hafiz ni maknanya orang yang menghafaz beratus ribu hadis, sehingga melayakkannya untuk menjelaskan satu maksud konten Quran itu bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT dan Rasulnya SAW. Ya? Ingat baik. Dan ingatlah ketika kami menghadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Quran, maka tak kala mereka hadir membacanya, dan mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika bacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu, melepaskanmu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan dapat melepaskan dirinya daripada azab Allah di muka bumi, dan tiada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ini adalah berkaitan dengan kisah keimanan segolongan jin yang telah pun kita pelajari, kita kaji, kita baca sebelum ni. Bahawa Nabi SAW, Sufyan berkata sebahagian jin itu mendesak-desak dengan sebahagian lain, seperti disebut oleh Imam Ahmad juga,
Imam Ahmad dan juga Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi dan kitabnya Dalailun Nubuwah menukilkan daripada Ibn Abbas bahawa Nabi tidak membacakan kepada jin dan tidak juga melihatnya. Pernah baginda berangkat bersama beberapa sahabat menuju ke pasar Ukaz, sedang para syaitan dihalang daripada berita langit dengan lempar tahi-tahi bintang kepada mereka. Maka syaitan kembali kepada kaumnya. Kemudian kaumnya itu berkata, apa yang terjadi pada kamu? Mereka menjawab, kami dihalang daripada berita langit. Kaumnya kata, kamu tidak dihalang daripada berita langit, melainkan hanya satu perkara yang terjadi. Maka carilah di timur dan barat, perhatikan apa yang menghalang kamu daripada pengetahuan terhadap berita langit itu. Maka mereka pun berangkat menjelajah belahan timur dan barat untuk mencari apa yang menghalang mereka daripada berita tersebut. Ini selepas Nabi SAW diutuskan, maka tiada lagi pemberitahuan langit yang diketahui oleh jin dan juga syaitan. Maka mereka pun mencari-cari sumber. Kerana selama ini syaitan ini menyampaikan kepada kahin. Kahin ini maknanya bomoh, dukun, pawang, sesuatu perkara yang ditanyakan oleh masyarakat padanya. Kan kita pernah belajar ayat 102 surah Al-Baqarah ketika menceritakan bagaimana golongan pawang, dukun ini mengambil kesempatan di atas kejahilan manusia itu, orang ramai untuk mengetahui daripadanya kononnya bahawa dukun, pawang dan juga segala macam kerja-kerja menenung nasib ini mengetahui sesuatu berita yang bocor daripada langit. Tapi selepas Allah SWT mengutuskan Nabi-Nya SAW, maka semua ini telah terhalang. Begitu ya. Jadi bila terhalang, maka golongan jin syaitan ini mencari-cari apakah sebabnya terhalang. Barulah mereka tahu bahawa Nabi SAW telah pun diutuskan. Dan tiada lagi kebenaran untuk mereka mengetahui apa sahaja yang sedang disampaikan, ditetapkan oleh Allah kepada para malaikatnya untuk dilaksanakan. Siapa yang berani naik ke langit akan dikejar dengan syihaban rasada, kena kejar dengan tahi bintang. Meteor ini akan dilemparkan kepada mereka. Baik, mereka pun menuju ke Tihamah, beralih arah kepada Rasulullah yang pada masa itu berada di Nakhlah, dan maksud Nabi nak pergi ke Ukaz. Bersama para sahabatnya, baginda salat subuh. Ketika mendengar Quran, mereka berhenti untuk mendengarnya. Lantas mereka berkata, demi Allah, inilah yang telah menghalang kita dari langit. Ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amana bihi wa lam nusyrika bi rabbina ahada. Ini kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yang beri petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-kali tidak bersekutukan seorang pun dengan Rabb kami. Baik. Ada pun yang diwahyukan kepada baginda adalah cerita tentang jin. Ya, Imam Ahmad juga menukilkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, bila jin itu mendengar wahyu, mereka menambah atau satu kalimah dengan 10 kalinya. Ini saya telah ceritakan kepada tuan-tuan bagaimana jin, syaitan sebenarnya mereka telah mengubah apa yang terdapat dalam konten, dalam apa yang pengetahuan mereka itu, menambah perkara-perkara yang lain. Ya. Baik. Kita pergi pada muka surat 558 ketika kita berhenti pada paragraf ke berapa? Perenggan 1, 2, 3, 4. Yang kelima, yang akhir sekali. Hadis ini yang pertama daripada riwayat Ibn Abbas menunjukkan bahawa Nabi tidak menyadari kehadiran mereka pada kali itu, kerana mereka telah pun mendengar bacaan baginda dan kembali kepada kaumnya. Lalu sudah itu mereka mengirim utusan kepada baginda, kelompok demi kelompok, untuk mengikuti dan memahami, mempelajari tentang Islam. Sedang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, semuanya bersumber daripada Ma'an bin Abdurrahman berkata, aku pernah mendengar ayahku bersabda, kata, aku bertanya kepada Masruq, siapakah yang beritahu kepada Rasulullah pada malam hari manakala para jin mendengar bacaan Quran? Baginda menjawab, ayahmu, iaitu Ibn Abbas, pernah memberitahuku bahawa yang memberitahu kehadiran jin itulah sebatang pohon. Mungkin perkara itu terjadi kali pertama menjadi ketetapan dahulukan atas penafian Ibn Abbas, dan mungkin juga perkara itu terjadi pada kali pertama baginda tidak menyadari kehadiran mereka pada saat mereka mendengar bacaan baginda, hingga sebatang pokok memberitahu baginda tentang kehadiran mereka. Wallahu a'lam. Kita semua tahu tuan-tuan, pokok pun boleh bercakap dengan Nabi SAW, binatang pun boleh bercakap dengan Nabi. Maka tak kala Nabi sedang membaca Al-Quran dan sembahyang subuh itu, maka golongan jin ataupun golongan yang datang ini yang diperintahkan untuk memerhatikan, memantau apakah gerangan perkara yang menghalang mereka mengetahui perkara daripada langit, sedangkan sebelum itu mereka bebas untuk mengetahuinya. Maka golongan jin yang tugaskan lalu dekat kawasan Tihamah ni tuan-tuan, mereka mendengar Nabi baca Al-Quran, baru mereka pasti inilah dia perkara yang telah diturunkan oleh Allah SWT, yang jadi penghalang pada kita untuk mengetahui lanjutan daripada ketetapan Allah di langit kepada para malaikatnya untuk dilaksanakan. Khairul, apa khabar? Zakia,
Harun Hasan, salah sahabat dekat di Insta begini. Halo salam Safian Sidan, barakallahu fikum. Ini salam Hasanah. Ya. Barakallahu fikum pada semua sahabat yang hadir dekat TikTok. Baik, saya nak baca sikit daripada tafsir jalan lain. Ini tafsir jalan lain pula. Ya, kita baca tafsir Ibn Katsir, kita pergi pada tafsir Hasyiatus Sawi alal Jalain. Ya. Ini kitab lama ni anak beri semasa kat Jordan dulu, dengar tuan-tuan. Uzkur ya Muhammad liqaumika kayfa sarrafna ilayka nafaran minal jin ya'tabiru bi anna risalataka 'ammatan bi anna risalataka 'ammatun lil insi wal jinni wal malaikati wa jami'il khalqi lakinna irsalahu lil insi wal jinni irsal taklif li ijma'an wa irsalu lil malaika qila irsalu taklif bima yaliqu bihim wa qila irsal tashrif irsalu lima adahu min al haywan al ghair al aqila wal jamadat irsal tashrif wa rahmah. Jadi dalam ayat ini kata Imam As-Sawi dalam Hasyiatus Sawi alal Jalalain bahawa Allah Ta'ala menceritakan tentang putusan Nabi sebenarnya. Jadi putusan Nabi ini untuk semua makhluk, manusia dan juga jin. Putusan Nabi untuk manusia dan juga jin adalah dipanggil irsal, taklif. Maknanya kewajipan Nabi untuk menyampaikan Islam kepada golongan manusia dan juga golongan jin. Itu namanya irsal taklif. Maknanya putusan Nabi ini adalah putusan yang bersifat taklif. Nabi juga diutuskan kepada malaikat, tapi itu dipanggil irsal tashrif. Utusan Nabi kepada para malaikat adalah bersifat perutusan yang berbentuk kemuliaan, memuliakan baginda SAW. Kita semua sedia maklum bahawa kedudukan seorang Nabi seperti Nabi Muhammad SAW mengatasi melebihi kelebihan yang ada pada malaikat. Dan perutusan Nabi juga kepada makhluk yang lain, contohnya pokok, contohnya binatang, itu namanya irsal tashrif. Itu juga merupakan satu perutusan yang bersifat kemuliaan baginda SAW. Walaupun pokok, binatang tidak ditaklifkan ke atasnya untuk beriman dan juga untuk melakukan kewajipan-kewajipan, tapi Nabi juga diutuskan kepada semua. Ini disebut rahmatan lil alamin. Putusannya untuk semua di muka bumi, termasuk pokok dan juga haiwan. Baik. Dikatakan di sini bahawa kedatangan jin ini daripada Nasibiyin, iaitu satu tempat yang terletak di Yaman. Nasibiyin ini tempat terletak di Yaman. Dikatakan apa lagi? Wa kana Nabi sallallahu bi batni nakhl. Nabi sallallahu berada di dekat kawasan pokok kurma dalam perjalanan ke Taif. Ya. Jadi tempat inilah yang Nabi pernah sembahyang salatul khauf. Yang telah kita pelajari sebelum ni, salatul khauf, iaitu salat dalam keadaan kecemasan, dalam keadaan peperangan contohnya. Baik, ini adalah cerita tentang Suma kharaja alaihi salam ila Taif ba'da mauti Khadijah bi 3 ashhur fi layalin min Syawal sanata 10 min nubuwah. Ini kata Imam As-Sawi, peristiwa ini berlaku yang ditarjihkan oleh beliau selepas Nabi pergi berdakwah ke Taif, selepas kematian dua orang insan yang penting, iaitu Khadijah radhiyallahu anha juga Abu Talib yang selama ini menjadi pendukung tegar dakwah Nabi SAW. Maka Nabi pergi mencari tahap baru di Taif. Tapi di Taif Nabi mendapat penentangan dahsyat, bahkan dibaling Nabi kita SAW dengan batu, dengan kayu, dengan berdarahnya. Maka Nabi pun pulanglah semula ke Mekah dalam keadaan kesedihan yang amat sangat, yang telah kita pelajari doa Nabi, Allahumma ilaika ashku da'fi wa qillata hilati wa hawani, ila man takilni ila man takiluni ila ba'idin tajahmuni am ila ma'aduin balagtahu amri. Yang kita pelajari doa ni. Ingat lagi tak? Kalau dalam kesusahan kita baca doa ni, ada dalam tafsir Ibn Katsir. Pada jilid yang ke-8 muka surat 527 ni, doa ni telah kita pelajari. Maka Al-Imam As-Sawi mengatakan peristiwa ni berlaku selepas Nabi pulang dari Taif. Maka Nabi telah pun berdakwah kepada golongan jin yang datang daripada Nasibiyin, Yaman. Ni seperti disebut dalam Hasyiatus Sawi. Baik. Wa kana alaihi salam qad qama fi jawfi al-layl yusalli wa alam anna ulama dhakaru fi sabab hadhihi al-waqi'ah qawlain ahadahuma أن الجن كانت تسترق السمع فلما رجموا ومنعوا من السماء هنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما هذا إلا شيء حدث في الأرض فذهبوا بها يطلبون السبب وكان قد اتفق النبي صلى الله عليه وسلم في الهادية عشرة من النبوة لما أيس من أهل مكة خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه فصرف راجعا إلى مكة فقام بات ناخل يقرأ القرآن فمر به نفر من جن النصبيين من جن النصبيين وكان إبليس قد بعثهم يطلبون السبب الذي
أوجب حفاظ السماء برجم وشبه الشهب فسمعوا القرآن وعرفوا أن ذلك هو السبب وعليه فلم يكن اجتماعه بالجن مقصودا للإرسال. Jadi kata Imam Asawi, sebenarnya peristiwa ini berlaku selepas Nabi pulang dari Taif. Nabi dalam perjalanan, maka Nabi sembahyang di kawasan tersebut, di Nakhl, Wadi Nakhl. Maka tempat ini tuan-tuan, datanglah serangan jin daripada arah Nasibiyin, Yaman, yang ditugaskan oleh Iblis untuk mencari sebab mengapa mereka sudah tidak tahu perkembangan dari langit semenjak Domenjak ni. Akhirnya golongan jin ni pun nampak Nabi SAW sedang sembahyang baca Al-Quran. Maka mereka pun mengetahui sebenarnya yang menghalang mereka daripada mengetahui berita langit adalah perutusan Nabi SAW, dan Nabi dibawakan kepadanya Al-Quran. Al-Quran akan jadi pegangan manusia sejagat. Maka tak ada peluang dah untuk Iblis, laknatullah, dan juga kuncu-kuncunya, pengikut-pengikutnya untuk mendustakan, menipu manusia dengan cara membawakan perkabaran-kabaran yang tidak benar di langit. Gitu tuan-tuan ya. Baik. Ini adalah pilihan yang disebutkan oleh Al-Imam Asawi. Al-Imam Asawi ni seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ya, nama sebenarnya Ahmad bin Muhammad Asawi Al-Misri Al-Khuti Al-Maliki. Beliau ni merupakan seorang ulama besar daripada Mesir, ya, yang telah pun mensyarahkan tafsir yang lain oleh Al-Imam Asyuti. Kita berkenal sikit dengan kita tafsir tuan-tuan. Baik. Sekarang kita pergi kepada buku ni pula. Banyak buku kita belajar pagi ni, alhamdulillah. Sampai-sampai kalau tuan-tuan, semalam kita dah belajar tentang adakah iblis itu masuk ke dalam rumah kan. Ya, bagaimana ada syaitan yang kerjanya mencucuk perut baby, kan kita dah belajar semalam kan. Dan juga kita telah menyatakan berapa banyakkah bilangan malaikat, sebanyak bilangan jin disebut dalam Al-Quran. Berapa banyak? Ingat lagi tak? Berapa banyak bilangan malaikat disebut dalam Al-Quran? Dia adalah sebanyak bilangan jin. Berapa banyak? Ingat lagi? Dah lupa dah. Berapa kali tuan-tuan? Ya, ada jawapan. Baik, terima kasih Ustaz nulis 88 kali kan. Ya, 88 kali disebut nama, disebut tentang malaikat, dan juga disebut tentang jin. Okey. Tahu tak tuan-tuan, berapa kali disebut perkataan isti'azah? Isti'azah. Ya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Berapa kali disebut? Semalam tak dengar Selasa, ya. Semalam kita dah cerita 88 kali disebut malaikat, 88 kali disebut jin. Kalau iblis pula disebut sebanyak 11 kali. Sebanyak bilangan isti'azah. Ya, fasta'iz billah kan. 11 kali. Iblis 11 kali, sebanyak bilangan perkataan ta'awuz, iaitu suruhan untuk minta perlindungan kepada Allah SWT. Baik. Kita baca pada bab ni pula. Jin mampu berubah wajah, berubah bentuknya. Pada muka 34, kalau tuan-tuan memiliki kitab ni, siapa yang ada beli kat pasar buku itu di booth Telaga Biru. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi memberiku mandat untuk menjaga zakat Ramadan. Ketika sedang menjaga zakat, harta zakat, aku melihat kelibat seorang mencuri zakat yang diamanahkan kepadaku. Maka aku pun segera menangkapnya. Aku katakan kepadanya, aku akan bawa kau kepada Rasulullah. Orang itu berkata, sungguh aku sedang memerlukan makanan, aku ada keluarga yang harus kutanggung, aku sangat memerlukan makanan. Abu Hurairah pun mengatakan, aku melepaskan orang itu. Keesokan paginya Nabi tanya, wahai Abu Hurairah, apa yang telah lakukan oleh tawananmu semalam? Ya Rasulullah, dia mengaku dia memerlukan makanan dan dia ada keluarga yang kena tanggung, maka saya pun melepaskannya. Jawapan baginda, ketahuilah sungguhnya dia berbohong kepadamu, dia akan datang lagi. Aku tahu dan percaya bahawa orang itu akan kembali lagi, kerana Rasulullah telah mengatakan dia akan kembali. Aku pun mengintainya. Tak lama kemudian dia datang lagi, mencuri makanan lagi. Aku menangkapnya lagi. Aku berkata, aku benar-benar akan bawa engkau kepada Rasulullah. Dia berkata, lepaskan aku, sungguh akulah orang yang memerlukan makanan, aku ada keluarga yang kena aku tanggung. Aku berjanji tidak akan kembali lagi. Aku merasa kasihan kepadanya, aku lepaskan lagi. Cerita tentang Abu Hurairah. Keesokan paginya Nabi bertanya lagi, wahai Abu Hurairah, apa yang telah engkau lakukan pada tawananmu semalam, tangkapanmu? Ya Rasulullah, dia kata dia sangat memerlukan makanan, dia ada keluarga, saya kesian pada dia.
Rasul berkata, ketahuilah dia berbohong padamu, nanti dia datang lagi. Aku kembali mengintip orang itu untuk kali ketiga, dan benar-benar lagi dia datang. Aku tangkap dia lagi. Aku berkata kepadanya, aku akan bawa engkau kepada Rasulullah. Ini adalah kali terakhir, setelah 3 kali kamu mengaku tidak akan kembali. Ternyata kamu kembali lagi. Orang itu berkata, tolonglah lepaskan aku. Aku akan mengajarmu beberapa kalimat yang dengannya akan bermanfaat kepadamu. Aku bertanya, kalimat apa itu? Dia berkata, jika engkau nak tidur, maka bacalah olehmu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi, ya'lamu bayna aydihim wa khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu fis samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu kursi. Dia baca sampai habis ayat itu. Dia berkata, jika engkau membacanya, maka engkau akan dapat perlindungan daripada Allah, dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Aku pun membiarkannya pergi. Keesokan paginya Nabi tanya lagi, apa yang telah kau lakukan kepada tangkapanmu semalam, wahai Abu Hurairah? Saya menjawab, wahai Rasulullah, dia mengaku nak mengajar kepadaku beberapa kalimah yang dengannya Allah bermanfaat kepadaku. Baginda bertanya, kalimah apa itu? Saya menjawab, orang itu mengatakan kepadaku, jika hendak tidur bacalah ayatul kursi. Dan dia berkata kepadaku, kalau engkau membacanya, maka kau akan dapat perlindungan daripada syaitan. Dan para sahabat adalah orang yang paling bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kebaikan. Mendengar kata-kata Abu Hurairah itu, Nabi bersabda, ama innahu kad sadaqaka wa huwa kazub. Ta'lam man tukhatib mundu salasil layalin ya Abu Hurairah? Qala la. Qala zalika syaitan. Nabi berkata kepada Abu Hurairah ni, dan juga para sahabat mendengarnya, ketahuilah apa yang dikatakan kepadamu semalam itu, ayah Abu Hurairah, adalah kebenaran. Sedangkan dia seorang pembohong. Dia pembohong. Bagaimana pembohong, ya Rasulullah? Rasul menjawab, tahu tak kamu siapa itu? Itulah dia syaitan. Sahabat ni punya kuat, boleh tangkap syaitan, tuan-tuan. Sayyidina Umar tu, nanti kita akan baca kisah tentang beliau, bagaimana syaitan mentakutkan nampak beliau. Maka Nabi telah beritahu ini adalah syaitan yang datang untuk mencuri. Apa syaitan mencuri makanan kita kat rumah, tuan? Orang Melayu kata toyol ke apa. Dia datang mencuri makanan ni. Baik. Al-Hafiz Ibn Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari, pada hadis Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, bahawa Ubay memiliki satu bahagian kurma, satu tempat menyimpan kurma. Pada satu hari dimati kurmanya kurang. Dia melihat seekor binatang ternak seperti anak lelaki yang sudah balik. Aku bertanya kepadanya, kau ni jin ataupun manusia? Jawapannya jin. Ubay bin Ka'ab pernah melihat jin dalam rupa macam anjing ni, tuan-tuan. Tangannya macam tangan anjing, tapi macam rupa manusia. Dia mencuri kurma yang disimpan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Apa yang kita nak lihat? Apa yang kita nak buat kalau kita lihat syaitan ataupun jin ni menyerupai tertentu lah, tuan-tuan. Kadang orang ambil gambar viral hantar tengah-tengah malam, memandu, nampak mana kata macam kambing, tangan kambing tengah malam pula, nak kata anjing, mukanya macam bulat, macam manusia. Tuan-tuan, kadang-kadang memang iblis ini, jin boleh menyerupai makhluk-makhluk tertentu untuk menakut-nakutkan kita. Apa perkara kita patut buat pada waktu itu? Saya dah jelaskan kepada tuan-tuan. Azan, kumandangkan azan. Sebenarnya, baik. Jadi tuan-tuan, balagana annaka tuhibbu sadaqa wa ahbabna an nusiba min ta'amika, qala fama alladhi yujiruna minkum, qala hazil ayah. Maka Ubay bin Ka'ab menangkap makhluk yang kelihatan seperti binatang itu, tapi rupanya macam manusia itu. Tangannya bulu seperti bulu anjing itu, tuan-tuan, seperti bulu kucing itu. Tangannya macam ada kuku, macam kita pegang kucing. Macam mana pula manusia tangannya macam tangan kucing pula? Ada bulu-bulu itu, ada kuku. Maka Ubay bin Ka'ab ini tangkap. Maka makhluk itu, iaitu jin itu, kata padanya, kami mendapat tahu bahawa engkau gemar memberikan sedekah. Kerana itu kami nak dapat sebahagian daripada sedekahmu. Dia pun makan juga, kerana Ubay bin Ka'ab ni seorang yang rajin bersedekah. Maka jin datang untuk mengambil makanan yang disedekahkan. Tengok tuan ni. Tolong lepaskan aku akan ajarkan kepada kamu satu amalan yang dengannya akan selamat engkau daripada gangguan kami, iaitu ayatul kursi. Baik. Al-Hafiz telah pun menjelaskan hadis ini. Kemudian di tempat yang lain, Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahawa Al-Baihaqi meriwayatkan daripada dalam Manaqib Asy-Syafi'i daripada Rabi' mendengar
bahawa Imam Syafi'i berkata, man za'ama annahu yaral jin abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan. Siapa yang menyatakan dirinya biasa melihat jin, maka kami menolak kata-kata itu, kecualilah seorang nabi sahaja yang dapat melihat jin dalam bentuk asalnya. Jadi Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan ucapan Syafi'i ini ditujukan kepada siapa yang mengaku melihat bangsa jin yang wujud dalam rupa aslinya. Adapun yang mendakwa melihat jin setelah mereka berubah bentuk seperti binatang, maka pengakuannya tidak ditolak, bahawa kita tak boleh lihat jin dalam rupa yang asal, tuan-tuan. Tapi jin ni mungkin boleh menyerupai bentuk binatang seperti yang nyatakan tadi. Yang boleh melihat jin dalam rupa yang asal hanyalah para anbiya saja, kata Imam Asy-Syafi'i. Baik. Nabi pernah menyatakan, al-hayatu mashul jinni kama muskhatil qiradatu wal khanaziru min Bani Israel. Ular itu merupakan satu perubahan bentuk penjelmaan daripada bangsa jin, sebagaimana Bani Israel dahulu pernah dijelmakan oleh Allah menjadi kera dan juga babi. Jadi bangsa Israel satu masa dahulu mereka derhaka pada perintah Allah, maka Allah telah menukar mereka menjadi kera dan juga babi. Maka demikian juga sebagaimana manusia boleh bertukar menjadi bentuk seperti itu, maka jin juga boleh bertukar menjadi bentuk seperti ular, kata Nabi SAW. Dan Nabi juga telah bersabda, ala zarwati kulli ba'irin syaitanun famtahinuhunna birukubi wa innama yahmilullahu alaiha, yahmilullahu ta'ala. Di belakang setiap unta itu ada syaitan, maka hinalah syaitan itu dengan menunggangnya, kerana sungguhnya yang membawa kalian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi binatang seperti unta dinaiki oleh syaitan, kata Nabi SAW. Maka ambillah unta, naikilah dia. Daripada Abu Qilabah berkata bahawa Nabi bersabda, laula annal kilaba ummatun la amartu bi qatliha walakin khiftu an abida ummatan faqtulu minha kulla aswadin bahimin fa innahu jinnuha aw min jinniha. Kalau bukan kerana anjing itu satu umat daripada umat yang ada, maka aku akan perintahkan untuk membunuhnya. Akan tetapi aku takut akan binasakan satu umat, maka bunuhlah setiap anjing warna hitam yang pekat, kerana sungguhnya ia jin ataupun salah satu daripada jinnya. Tuan-tuan, dalam hadis ini ada penjelasannya oleh para ulama, iaitu maksudnya pernah Nabi SAW tidak kedatangan wahyu untuk satu tempoh, maka Nabi pun bertanya pada Jibril, bila Jibril turun, mengapa wahyu tidak datang, mengapa kau tidak datang jumpa dengan aku? Kata Jibril, kami tidak masuk rumah yang padanya ada anjing. Rupa-rupanya ada anak anjing yang masuk ke rumah Nabi SAW. Mungkin di Hasan dan Husain bermain dengannya, wallahu a'lam. Tuan-tuan, maka Nabi SAW telah pun berkata kepada Jibril, kalau begitu kami akan bunuh semua anjing yang ada. Kerana dengan sebab anjing inilah wahyu tidak turun, malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Kita kalau bela anjing untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan, itu adalah harus. Tapi kalau sengaja membelanya untuk tujuan menayang kepada orang, menunjukkan orang sekarang ni suka buat pelik, tuan-tuan. Bukan saja anjing dipegangnya, ditunjuk, dijaganya. Bahkan khinzir pun ambil, pegang dokongnya, ciumnya. Apa punya manusia ni, tuan-tuan. Zaman fitnah pada hari ni, masing-masing nak menunjukkan glamour, nak tunjuk famous. Walaupun benda yang dibuat tu tak sepatutnya dilakukan. Kita kalau bela anjing untuk tujuan jaga ladang yang besar, jaga kedai kereta used car yang memang susah nak cari pekerja, kita mungkin mempunyai tanah yang luas, kita mungkin mempunyai rumah yang luas, dengan tujuan kena anjing datang situ, tujuan tu tak mengapa. Tapi kalau sengaja menjaganya, rumah sekarang kera pun nak tunjuk lagi dengan kita, dan rumah macam kucing pula dibuatnya, tuan-tuan, ini mendedahkan diri kepada tidak masuknya malaikat rahmat ke dalam rumah kita. Jangan buat tau. Jangan terikut-ikut lah. Ini semua orang tengok dekat Facebook, dekat TikTok, kat mana-mana, terikut-ikut dengan budaya orang-orang kafir pada hari ini, tuan-tuan, dimulikkan Allah sekalian. Negara Syiah di Iran itu pun merasa risau bila melihat fenomena pembelaan anjing ini dah mula berluasa kat negara mereka. Padahal ia bukan satu perkara yang biasa dilakukan dulu-dulu. Walaupun orang Syiah ni berbeza akidah dengan kita, tuan-tuan, tapi mereka menolak juga untuk ulama-ulama mereka menolak bahawa anjing ni sewenang-wenangnya dibawa ke sana kemari. Dibela untuk keperluan lah, bukan dibela untuk sewenang-wenangnya. Mungkin untuk berburu, mungkin untuk jaga ladang, jaga tanah, jaga kedai dan sebagainya. Baik, tuan. Jadi Nabi telah berkata pada Jibril, kalau itu kami akan bunuh semua anjing. Jibril beritahu kepada Nabi SAW, jangan, kerana anjinglah satu umat. Maknanya dalam ekosistem kejadian alam ni kan, kita belajar tu kan, tali makanan tu kan, ada bungelang, ada ular, ada tikus, ada apa. Jadi dia kata Jibril, dia merupakan satu umat.
Kalau engkau membunuhnya, maka akan berlaku ketidakseimbangan dalam dunia ini, wahai Muhammad SAW. Allah jadikan dia ada sebab faedah. Tidak boleh dilakukan demikian. Bahkan kita belajar dalam hadis, orang itu masuk syurga kerana seekor anjing yang diselamatkannya di padang pasir yang kerana dahaganya anjing ni tadi. Maka dia satu makhluk yang perlu dikasihani. Tapi kasihan itu biarlah, jangan melampau. Kita pergi kutip semua anjing kurap yang ada, letak pula tempat, nak bagi glamour, tunjuk konon kita lah yang paling penyayang. Bukan macam tu. Jangan over lah tuan, tak payah ekstrim lah. Jangan kita pukul anjing tu, sudahlah. Kita ada makanan lebih, pergi hantar bagi dia makan, cukup lah. Tak payahlah pergi kumpulkan segala macam, segala perlu soalan. Kau jumpa anjing, kau kutip balik. Ini tak disuruh lah tuan. Macam kita lebih penyayang pula daripada Allah kan. Saya pernah cerita pada tuan-tuan dulu kisah seorang ulama terkemuka, Imam Naqsyabandi, tokoh tarikat yang hebat itu di Parsi. Beliau diberitahu oleh penduduk bahawa tikus yang ada mengganggu makanan yang disimpan, gandum yang ditanam, gandum rosak. Boleh tak tuan guru doa supaya tikus-tikus ni janganlah rosakkan gandum gitu. Maka orang alim yang hebat yang mustajab doa ni pun berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah gandum dekat negara kami daripada serangan tikus. Maka pada tahun itu tikus tidak merosakkan gandum mereka. Gandum subur, pokok banyak, buahnya banyak, hasilnya banyak, harvestnya banyak. Mungkin setahun itu berapa kali mereka dapat mengutip hasil yang luar biasa, lumayan. Habis setahun, datang dalam mimpinya satu kata-kata berkata, wahai Naqsyabandi, apakah kau menyangka kau lebih pemurah daripada Allah? Kau tahu tak, dengan sebab doa yang kau pohon dan Allah makbulkan itu, berapa ramai orang kena buang kerja. Pekerja-pekerja ladang yang tak payah ada pekerja sebab semua pokok hidup subur. Nampak tak? Kau banyak binatang yang tidak dapat makannya. Adakah kau fikir kau lebih generous daripada Allah? Adakah kau menyangkakan dengan perbuatan doamu itu dimakbulkan Allah, kau menjadi lebih pemurah daripada Allah? Sungguhnya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. So benda itu kami telah jadikan mengikut ketetapannya. Maka janganlah kita cuba untuk mengubah keadaan yang ada. Jadi maksud saya dalam kes-kes yang terlihat dalam kehidupan kita pada ini, orang duk kutip anjing sana sini, adakan tempat penjagaan pula. Kita tak disuruh lah kita macam tu. Madailah kita tidak melanggarnya, mukulnya, kita menyayanginya, menghargainya, bagi dia makan ke, jangan halau dia ke. Melainkan kalau dia buat kacau, diganggu, dia membahayakan, itu dah lain cerita lah. Setakat itu. Saya harap tuan-tuan faham. Kerana pada hari ini lebih nak buat, kerana bisnes dan kehidupan hari ini adalah bisnes bersifat riak, nak tunjuk-tunjuk pada orang. Akulah orang paling baik, aku lebih baik. Jangan ada sikap macam tu tau. Pada-pada tuan-tuan, buat baik ni ada tahap-tahap dia. Nanti kita buat satu benda, tinggalkan yang lain. Nak buat apa kan? Kalau bela kucing seekor dua untuk jaga rumah, mungkin daripada binatang perosak, mungkin sabarlah tuan-tuan. Tapi kalau satu rumah itu sampai 20 ekor, takut kita ni lalai lah tuan-tuan, leka dengan benda yang tak sepatutnya. Kucing banyak macam tu, bila masa kita nak ibadah dia sedekah kita macam mana bagi makan kat kucing, sedekah betul lah. Tapi sedekah paling utama pada manusia tuan-tuan. Kan dengan makanan yang kita takut kita abai benda lain. Kan nak balik kampung nanti kena hantar kucing kat hotel pula, 20 ekor kena tak kat hotel pula, bukan murah tuan-tuan. Jadi kita ni pada-padalah nak buat baik. Jangan over sangat. Dalam mazhab Syafi'i sebenarnya menjaga kucing ni benda yang tak ada pun dalam kebenarannya. Mazhab Hanafi yang benarkan. Tapi tak apalah, kita pakai mazhab Hanafi. Dalam muamalat banyak pada ini halal pelakuan tersebut. Tapi maksud saya jangan over sangatlah, jangan berlebihan, jangan ekstrim sangatlah. Kita cakap bab hukum tau. Kita cakap bab emosi sesiapa yang berkenaan. Kita bukan nak menyakiti siapa, kita cakap hukum. Baik. Jadi Nabi SAW telah pun menyuruh kalau anjing itu anjing yang memudaratkan, maka boleh dibunuh. Anjing yang boleh buat bahaya kepada orang, anjing yang seperti ini, anjing yang disifatkan sebagai yang kita lihat pelik dan mungkin dia datang dalam keadaan-keadaan tertentu, menyerang orang dan sebagainya. Mungkin dia juga berkaitan dengan ilmu sihir. Maka dalam keadaan itu haruslah kita lakukan, kerana nyawa manusia itu, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Allah Taala menyatakan bahawa manusia itu makhluk yang dimuliakan. Maka kita bila nak selamatkan manusia, bolehlah melakukan perkara ini, termasuk membunuh anjing yang boleh membahayakan. Apa sahaja binatang yang boleh membahayakan boleh dibunuh untuk menjaga keselamatan manusia.
Gitu tuan-tuan. Dalam Sahih Muslim terdapat hadis diriwayatkan daripada Abu Zar berkata Nabi bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu ma'akhiratir rahal. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahal, fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'ah wal kalb al-aswad." Qultu ya Aba Dharr ma balul kalb al-aswad min al-kalb al-ahmar min al-kalb al-asfar? Qala ya ibn akhi sa'altu Rasulullah kama sa'altani fa qala al-kalb al-aswad syaitan. Apabila seorang pada kamu salat, maka menjadi sutra. Sutra ni kita nak sembahyang, kita jadikan di depan kita satu penghalang. Jangan sampai orang melintas di hadapan kita. Ya, kita menghadap ke dinding ke, letak tiang ke, letak rihal ke, bentang sejadah ke. Macam hari Jumaat kalau kita datang sembahyang di tempat yang jangan biarkan orang melintas di depan kita. Ya, jadi maknanya sutra lah tu. Jika di hadapannya tidak ada seukuran pelana haiwan, maka salatnya terputus oleh berlalunya keledai wanita dan juga anjing hitam. Kalau kita sembahyang seluas-luas ke depan tu terbuka, tak ada penghalang, tiba-tiba melintas di hadapan kita sama ada seekor keledai ataupun wanita ataupun anjing hitam, maka batallah sembahyang. Sahabat ni hairan tanya, "Wahai Abu Zar, apa beza anjing hitam dengan anjing merah, anjing kuning?" Jawapan daripada Abu Zar, Nabi pernah menjawab, aku bertanya soalan yang sama. Baginda mengatakan ini adalah syaitan. Maka kalau anjing hitam melintas di hadapan ketika sembahyang, buka sembahyang tersebut. Maksudnya begitu tuan. Jadi penjelasan para ulama, anjing hitam merupakan syaitan dari kalangan anjing. Ini kalau kita kenal anjing itu daripada kecil, warna hitam, duduk dekat dengan rumah kita, milik jiran kita yang bukan Islam contohnya, jangan pergi bunuh pula tuan-tuan. Maksud anjing hitam ni anjing yang rare, yang tiba-tiba muncul saja. Ya, dan keadaan-keadaan yang boleh mencurigakan, maksudnya begitu ya. Jadi bangsa jin seringkali menjelma dalam bentuk ini. Jadi maknanya jin juga boleh menjelma dalam bentuk kucing hitam, kerana warna hitam itu menghimpunkan berbagai kekuatan syaitan daripada warna lain, dan warna hitam juga mengandungi kekuatan kepanasan. Ini maknanya benda-benda yang pelik yang tak pernah kita nampak. Ya, tapi tak pula disuruh kita bunuh kucing hitam tau, jangan salah faham Ini maksudnya anjing hitam yang mulia Haji Sharifah Anjing hitam yang pelik, yang tiba-tiba muncul dan kedatangannya boleh menyebabkan bahaya kepada orang ramai, contohnya begitu ya. Dalam peristiwa perang Badar, Iblis pernah menjelma menjadi Suraqah bin Malik. Tengok tu, Iblis pernah menjelma jadi bentuk manusia. Pemimpin Bani Mudrij, Suraqah datang dengan bala tenteranya untuk turut bergabung dengan musyrikin. Dia berkata kepada orang musyrik, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Sungguhnya aku adalah pelindung bagi kamu. Ketika pasukan telah membentuk barisan, Nabi mengambil segenggam tanah, melemparnya ke arah musyrikin, serta mereka berundur dalam keadaan cerai-berai. Sementara Jibril mendatangi Iblis. Iblis melihat kedatangannya, dia pun lari. Iblis menyerupai, syaitan menyerupai rupa Suraqah, datang bergabung dengan tentera kafir untuk menentang Nabi. Maka datanglah Jibril, berterabur lagi syaitan ini tuan-tuan ya. Pada waktu itu seorang lelaki bertanya pada Suraqah, "Wahai Suraqah, bukankah kau ni merupakan pelindung kami?" Suraqah menjawab, "Sungguhnya aku melihat apa yang kamu tidak lihat." Dia nampak malaikat Jibril datang, dia pun lari bertempiaran. Baik tuan-tuan ini boleh kita pelajari pada ini. Hanya tak sempat nak cover banyak lagi topik menarik atau buku ni, iaitu berkaitan dengan alam jin, iaitu satu alam yang kita tidak faham, yang datang nas-nas daripada Quran, daripada hadis untuk menerangkannya. Maka kita mempelajari untuk melindungi diri kita daripada tipu daya syaitan iblis Jangan lupa ini merupakan hari Jumaat, ke baca surah Al-Kahfi, sembahyang sunat duha, banyakkan salawat ke atas Nabi SAW. Saya selalu mimpi jumpa arwah suami. Kalau jumpa dalam keadaan yang baik, nampak keadaan tenang, mudah-mudahan suami berada dalam keadaan diridai oleh Allah SWT. Tapi kalau mimpi melihat dalam keadaan yang menakutkan, mencurigakan, maka bimbang ada perkara yang suami tidak selesaikan. Mungkin ada hutangnya, mungkin ada nazarnya, maka kita berusaha untuk menyempurnakan bagi pihak mereka, mohon ampun kepada Allah sekurang-kurangnya untuk mereka, istighfar untuk mereka Jadi mimpi ni ada banyak bentuk. Ada gangguan psikologi, hadis nafsi. Kerana kita lihat gambar orang yang mati ni banyak kali datang dalam mimpi kita. Mungkin berlaku demikian. Mungkin ada satu pemberitahuan yang Allah Ta'ala nak kita tahu, nak gembirakan kita, sebagai bisyara, sebagai sitatun juz'un min sittatin wa arba'in juz'an nubuwah. Dalam hadis sahih mengatakan bahawa mimpi itu kadang-kadang 1/46 daripada kenabian. Makna berita gembira yang Allah sampaikan kepada isteri terhadap suaminya. Mungkin
Baik, terima kasih Sabaria. Sabrina Sabrina Ina, ya. Terima kasih alhamdulillah kepada sahabat dekat Facebook, kat TikTok. Terima kasih kerana sharing kepada teman yang lain yang kirim star kepada saya, yang kirim hadiah sebagainya dekat Insta, dekat TikTok. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pagi esok dengan izin Allah Taala. Terima kasih. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عما سواك. وناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Tuan-tuan, bagi tuan yang melakukan ibadah korban, kami mewakili Syekh Quraim Rajih, iaitu kami melakukannya di Syria. Tapi harga kambing di Syria hanya kami saja. Ada unta susah nak cari, lembu lagi susah. Kat Syria dia tak macam Jordan, tak macam Saudi. Jadi kalau tuan-tuan ada peluang nak melakukan ibadah korban, tapi memang harganya mahal, saya tak menafikan. Seekor kambing dia harganya RM1,450 kita. Kerana negara mereka selepas peperangan sukar untuk dapat bekalan. Jadi bagi tuan yang minat untuk melakukan ibadah korban, kami masih lagi ada peluang nak menyampaikannya ke Syria. Cuma harinya tak lama lah, tinggal dalam 4-5 hari saja lagi. Ya, bagi tuan yang melakukan ibadah korban, saya galakkan tuan-tuan lakukan kat Syria. Memang harganya mahal, kerana kambing sukar nak dapat kat sana. RM1,450. Tuan-tuan boleh menghubungi Zahazan Travel. Yop, tolong masukkan nombor telefon Yop kat sini, kat Insta ke, kat Facebook ke, dekat TikTok ke, supaya siapa yang ada peluang boleh menghubungi kami. Tempat lain hampir penuh dah, tinggal di Syria saja yang masih kosongan. Kita target untuk melakukan ibadah dekat Syria ni bagi membantu meringankan kerja-kerja orang Islam kat sana. Ramai yang kena buang kerja, tak ada pendapatan, yang suaminya meninggal dunia, perang mati syahid dan sebagainya. Syria sangat teruk, macam Yaman juga. Jadi bagi tuan yang minat, boleh lakukan di Syria. Harga seekor kambing RM1,450. Ya, kita siap dengan masak, dengan sediakan makanan untuk orang-orang susah di sana dalam package ini. Bagi tuan yang minat, tolong hubungi Zahazan Travel. Tinggal 5 hari saja lagi untuk kami menghantar bantuan ini kepada Syria, kepada guru kami Syekh Quraim Rajih, yang tuan-tuan kenal, kerap datang ke Malaysia mengajar tuan-tuan baca Al-Fatihah. Salah seorang ulama yang paling tinggi sanad kiraatnya itulah Syekh Quraim Rajih. Itulah guru kami yang kami hantar wang ini kepada beliau untuk melaksanakan ibadah korban tuan-tuan di Syria. Baik, terima kasih. Jumpa lagi pagi esok insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih sahabat kat TikTok, kat Facebook, dekat Insta. Terima kasih. Masya-Allah. Suraya Bibi Ibrahim, Nafisah Hilmi, Alhamdulillah, Ummu Saqif. Ya. Terima kasih Nusida Sahak. Terima kasih. Terima kasih Lia. Terima kasih Zila, Hamidah, Tika Dija. Terima kasih semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.